bincang macam tu, tak ada soalan. Alright, so first and foremost apa yang kita nak tengok kat sini adalah dia ada 3 bahagian lah. Saya pecahkan dia kepada 3 bahagian. Satu, homolytic cleavage dengan heterolytic cleavage yang pertama. Kedua, kita akan belajar type of intermediate, apa tu free radical, apa tu electrophile, apa tu nucleophile. Yang ketiga, kita akan tengok kepada type of reaction. Macam mana nak tentukan dia addition, substitution and so on. Okay, yang itulah. So, first and foremost, differences semua ni kita bincang terus. Ada 2 soalan tu. So, saya ada 2. Saya ada homolytic cleavage dengan heterolytic cleavage. Okay. By the way, sebelum kita masuk in detail, apa maksud cleavage? Apa maksud homolytic cleavage dengan heterolytic cleavage? Jangan duduk amat, Alif. Is a bond which is breaking in which it will share electron F with a one. Speed equally between two bonds. Apa maksud cleavage kat sini? Breaking. Bond pecahan. Pecahan apa? Pecahan kabel. Pecahan kabel? Pecahan? Bond. Ya, bond. Alright. Cleavage kat sini adalah involve bond breaking. Cleavage kat sini, cleavage means breaking. Breaking of apa yang kita nak tengok kat sini sebenarnya adalah bond breaking. Kita ada 2 jenis bond breaking sayang. Kita ada homolytic cleavage dengan kita ada heterolytic cleavage. So kita nak bezakan apa itu homolytic cleavage, apa itu heterolytic cleavage. Dan yang paling penting, siapa undergo homolytic, siapa undergo heterolytic. Yang tu yang penting. Okay? Bukan setakat faham apa tu homo, apa tu hetero. Kalau saya bagi HBR. HBR homo atau hetero? Rasa-rasa? Aisyah Nabila? Yes, Miss. HBR akan undergo homo atau hetero? Apa dia? Homo. Homo. Sebab? Sebab dia single bond. Sebab dia single bond. Okay, tak ada kaitan. Alright, tak ada kaitan. Nothing to do with single atau double bond. Kita tengok dulu pada homolytic cleavage kat sini. Alright, homolytic cleavage syarat dia apa? Anybody? Siapa boleh bagi syarat homolytic cleavage? And dia non-polar bond. Dia akan involve non-polar bond. Alright, dia kena involve non-polar bond. Non-polar bond. Aisyah, Nabila. HBR tadi, non-polar ke? Tak. So? So dia hetero. Dia heterolytic. Okay. So Haila kata non-polar bonds yang pertama untuk homolytic cleavage. Soalan saya kedua, Faris, macam mana nak dapat non-polar bond? Yes, Miss. Macam mana nak dapat non-polar bond? Dia single bond lah. Tak ada. Tak semestinya single bond. Kawan sebelah hang bagi jawapan betul tu. Oh. 2 atom yang sama electronegativity. Alright, dia kena adalah atoms, okay, that have same electronegativity. Electronegativity, by the way, tahu ke apa tu electronegativity? Anybody? Anis? Dia punya elektron. Dia punya elektron. Lagi? Lagi? Dia punya elektron? Tak tepat, kurang tepat.
Apa tak prepare untuk kelas aku ni? Semua tak boleh jawab soalan. Aisyah Syikin? Elektron ini dia macam elektron yang sama yang berfungsi. Andis kata apa tadi? Elektron yang sama yang berfungsi. Kurang tepat. Lagi. Electronegativity adalah keupayaan untuk tarik elektron. Alright, electronegativity is the ability of the atom to attract the electron. Okay, so non-polar bond, macam mana nak dapat non-polar bond? Sohaila kata non-polar bond tadi, lepas tu Faris kata sebab atom, bukan Faris yang kata, kawan dia yang kata. Alright, atom that have the same electronegativity. Apa tu same electronegativity? Keupayaan diorang tarik elektron. So homolytic cleavage hanya akan berlaku pada ikatan that have the same atom, the atom that have the same electronegativity. So contoh yang biasa kamu akan guna adalah BR sebab kamu dah buat dalam amali minggu lepas. Alright, kalau kamu tengok kat sini BR, ikatan saya sekarang adalah tempat duduk elektron. Semua orang tahu satu ikatan dua elektron. Semua patut tahu yang tu. Satu ikatan dua elektron. So sekarang ikatan ini dikongsi oleh BR. Saya tak tahu kenapa kamu duk insist double bond, triple bond. Homolytic cleavage, heterolytic cleavage tak ada kaitan dengan double bond, triple bond. Is that clear? Saya tak nak ada jawapan double bond, triple bond lagi. So, apa yang saya nak kamu tengok kat sini hanya adalah siapa atom. Kalau atom itu sama ataupun lebih tepat kalau atom itu mempunyai keupayaan untuk tarik elektron yang sama. Alright, electronegativity sama. Dan bayangkan sekarang saya ada dua orang pegang ikatan ni. Alright, dua orang pegang ikatan ni. Okay, dan sekarang kiri tarik sama kuat dengan kanan. Dua-dua tarik sama kuat. So kalau ikatan ni putus sekarang, dia akan putus sama rata. Sebab dua-dua tu tarik sama kuat. Kiri tarik sama kuat, kanan tarik sama kuat. Bila dua-dua tarik sama kuat dan ikatan ni nak putus, ikatan ni akan putus sama rata. Homolytic cleavage bermakna putus sebab kita kata bond breaking kan tadi. Alright? So bond will break symmetrically. Symmetrically adalah sama rata. Okay? So homolytic cleavage adalah bond breaking symmetrically. Macam mana dia boleh berlaku? Sebab dia kena ada non-polar bond yang pegang atom that have the same electronegativity. Okay? That is homolytic cleavage. Soalan saya lagi. Amira? What type of arrow we use to show homolytic cleavage? Internet kamu macam teruk je. Mira? Mira ke Mira? Mira Dania. Oh, Mira lain dia tak buat. Dia baca saya tu. Dia ada masalah lain. Dania? Dania? Miss, saya dekat Aisyah. Jawablah kat mana pun tak tahu. Headed arrow. Half-headed arrow. Yang ni saya nak insist ya sebab yang ni akan jadi sangat penting dalam chapter akan datang. Kita mesti kena guna half-headed arrow dalam homolytic cleavage. Dia kena adalah half-headed arrow. Apa maksud half-headed arrow kat sini? Mimi? Satu elektron. Satu elektron. Thank you. Alright. Half-headed arrow kat sini adalah satu elektron. So, the conclusion for your homolytic cleavage adalah kita kena ada dua syarat. Dia kena adalah non-polar bond dan non-polar bond akan wujud bila atom itu adalah same electronegativity. Konsep dia sama. Bila dia same electronegativity, dia akan tarik kiri kanan sama kuat.
Bila dia tarik sama kuat, dia akan cuba untuk, dia akan putus lah kan. Bila hang tarik, dia akan putus lah. So dia akan putus sama rata. Aku tak boleh nak putuskan pen aku kan. Alright. Dia akan putus sama rata. So bila dia putus sama rata, seorang akan dapat 1 elektron. Sebab atas ikatan adalah 2 elektron. So seorang pergi kat kanan, seorang pergi kat kiri. Dan sayang, saya guna perkataan seorang pergi kat kiri, seorang pergi kat kanan. Seorang je, 1 elektron je. Sebab tu dia mesti guna half-headed arrow. Okay? Half-headed arrow ini dalam topik yang akan datang, arrow ini yang dapat markah. So untuk manusia-manusia yang rasa alah anak panah je pun teacher. Anak panah tu akan jadi soalan yang, the whole question anak panah tu boleh dapat soalan yang 5-6 markah. Yang di mana kita tengok anak panah je. Alright, so berhati-hati kat sini untuk anak panah yang kita cakap tu lah. Next thing, last thing also. Kita dah tahu apa tu homolytic cleavage, bond breaking symmetrically. Kita dah tahu syarat-syarat dia. Kita dah tahu macam mana dia berlaku. Kita dah tahu arrow apa yang nak guna. Last question over here. Apa yang akan terhasil di homolytic cleavage? Bibi? Bibi? Ya. Apa? Dia Apa yang akan terhasil? BR tu akan ada elektron tu. Apa nama benda tu? Free radical. Free radical. Alright, kita akan hasilkan free radical dalam homolytic cleavage. Ingat yang tu. Dan apa tu free radical? Untuk soalan atas ni, free radical kita kat atas adalah BR dengan single dot. Okay, kita guna single dot kat sini ya, kita tak guna cross. Untuk siapa yang dalam SPM dulu dia guna cross, untuk elektron kita tak guna Alright, kita tak guna sebab cross tu nanti nampak macam alphabet X. Alright, so kita tak guna kita akan guna dot. Dot ini adalah apa? Dot ini adalah elektron yang kamu pindahkan duduk seorang-seorang tu. Alright, that is the dot. So, dot yang kamu tunjuk ni melambangkan elektron yang kamu ambil. 1 elektron yang kamu ambil tadi. Okay? That is homolytic cleavage. Senang. Senang kalau hang ada tengok video tu lah. Okay? Next. Heterolytic cleavage. Semua yang saya ajar ni ada dalam video. Cuma saya ajar balik dalam bahasa Melayu. So, kalau ada apa-apa yang tak faham, tanya je lah. Okay? Heterolytic cleavage terbalik. Basically adalah terbalik 100% dengan homo. Kalau tadi adalah bond breaking symmetrically. Kat sini adalah bond breaking juga. Obviously, cleavage. Alright? Tapi bond breaking unsymmetrically. Kalau symmetrically adalah sama rata. Unsymmetrically bermakna tak sama rata. Keadaan dia sekarang adalah 2 atom pegang ikatan. Alright? Ikatan pecah. Tapi ikatan tu pergi dua-dua pada 1 orang. 1 orang je pegang ikatan tu. Dengan kata lain, 2 elektron tu pergi duduk kat 1 orang je. Okay? Dan dalam keadaan apa yang kita boleh ada ikatan tu putus ataupun ikatan tu pecah tak sama rata? Dan saya kata tadi terbalik. So what type of bond? Fifi? Polar bond. Alright, dia mesti adalah polar bond. Okay, dia mesti adalah polar bond. Fifi tadi duduk dengan Haikal dengan Ifan. Ifan, siapa yang akan hasilkan polar bond? Dalam keadaan apa polar bond terhasil? Kalau tadi adalah atom have same electronegativity. Sekarang? Different electronegativity. Alright, atoms with different electronegativity. Alright, kekuatan yang berbeza, daya tarikan elektron yang berbeza. Okay? Elektronegatif pula, salah eja. Electronegativity. Okay.
So, syarat dia adalah terbalik dengan homo. Kalau homo saya nak pecah sama rata, so kiri kanan saya kena sama kuat. Sama kuat dari segi daya tarikan elektron, sebab tu dia kena same electronegativity. Tapi dalam heterolitik, saya tak nak ikatan tu putus sama rata. Saya memang nak ikatan tu putus tak sama rata. So dia akan jadi dalam keadaan polar bond. Polar bond wujud apabila atom kiri kanan yang pegang tu adalah different electronegativity. Dan contoh yang saya nak guna tadi adalah contoh yang saya bagi kat kawan kamu, HBr. Sekali lagi ya, kita dua-dua saya bagi contoh single bond kat sini. So homolytic cleavage dengan heterolytic cleavage tak boleh ditentukan by looking at the type of bond. Alright, kita boleh bukan tengok double atau triple bond. Okay. So, kat sini. H dengan Br. Rasa-rasa siapa lagi senang jadi negatif? BR. Br. Alright. Everybody knows that Br akan selalu jadi Br minus, H akan selalu jadi H plus. Betul? Alright. Bila kamu dah tahu H akan senang jadi H plus, bermakna daya tarikan H adalah lemah. Daya tarikan Br terhadap elektron adalah kuat. So Br akan senang untuk tarik dua elektron ni duduk kat dia. Okay, dia akan senang tarik kedua-dua elektron duduk kat dia. And kat sini, what type of arrow we will be using? Danish tak masuk lagi ke? Danish over bawah dah. Danish? Baru masuk tak apa. Okay. Error yang penuh. Arrow yang penuh. Apa tahu dah, siapa yang tahu tu dia tahu dah aku nak tanya apa. Kita akan guna arrow yang penuh. Alright, kita panggil full headed arrow. Saya panggil lah, kalau orang lain ada panggil nama lain, hang guna je lah nama apa, janji hang lukis benda yang sama dengan aku. Dia mesti kena guna full headed arrow, dan kalau kamu perasan, bila saya lukis arrow, saya akan jelas terpampang arrow tu. Kenapa full headed arrow? Sebab yang teacher transfer sekarang adalah dua elektron. Kedua-dua elektron yang duduk pada ikatan, kedua-dua elektron yang duduk pada ikatan akan bergerak kepada Br. Okay? Obviously sebab Br lagi kuat untuk tarik elektron. Nak tahu, kalau nak tahu siapa yang kuat tarik elektron, siapa yang senang tarik elektron, senang je. Siapa senang jadi negatif? Bila kamu tengok kan, H dengan Br, H dengan Cl, H dengan OH, OH dengan C, OH lah sebab ada O. O senang jadi minus, betul? OH minus, Br minus, Cl minus. Orang yang selalu pegang minus tu adalah orang yang akan tarik elektron. Sebab elektron akan pegang charge minus. Alright, elektron pegang charge negatif. So bila H dengan Br, dua-dua elektron pergi kat Br, sebab itulah Br jadi Br minus. Sebab elektron dah duduk kat dia. Dan H akan jadi H plus sebab elektron pada H dah bergerak kepada Br. Ni elektron daripada H, ni elektron daripada Br. Kat form 5 kan belajar kan, kalau nak rapat ikatan ni, H1 lepas tu Br akan ambil satu. So diorang jumpa jadi ikatan. Like this. Betul? Kat form 5 kamu belajar macam ni. Seorang bagi satu dapat jadi satu ikatan. Sekarang ikatan tu putus. Tapi dua-dua pergi kat Br. So Br jadi minus. Alright? Ingat yang tu. Senang nak jadi minus bermakna elektron bergerak kat dia. Easy. Dan tadi saya dah bagi dah pun. Terlepas dah bagi dah. Apa yang terhasil? Obviously H plus dengan Br minus. Lain dengan free radical tadi. Lain dengan homolytic. Kat sini kita akan hasilkan H plus dengan Br minus yang kita panggil cat ion dan anion. Saya ada satu soalan nak tanya. Boleh beza cat ion dengan anion? Boleh. Cat ion tu positif ke negatif? Positif. Okay. Soalan keluar semester lepas. Alright, soalan ni keluar semester lepas PHPM kamu kalau kamu ingat. Dia so define cat ion dengan anion. Dan dengan duka citanya aku nak cakap apa sedih ni. Ramai gila salah. Ramai gila yang bagi tahu cat ion tu negative charge. Aku macam apa belajar kat sekolah mana tu? Okay? Kenapa umur dah panjang, umur dah
Berapa dah? Still salah. Cation adalah positif and ion adalah negatif. Tolong jangan salah. Okay, a bit of tips. Ni tips, ni kira bukan tips pandai pun. Tips kurang bijak. Tapi cikgu saya ajar dulu macam ni. Awal-awal saya belajar kimia, kenapa saya jadi pandai? Sebab macam ni lah. Cation. Sayang tengok. Cation. Ada T kan? T tu positif lah. And ion. I je kan? I je kan? Negatif lah. Pandai aku. Alright. Pandai dia. Kedua soalan cation and ion apa salah lagi? Apa hitamkan kertas majung yang putih tu dengan perkataan cation and ion. Tahu? Alright. Mana boleh salah cation and ion? Tak logik. So, heterolytic akan hasilkan cation dengan anion sebab kamu akan hasilkan orang yang pegang positive charge dan orang yang pegang negative charge. And that is homolytic cleavage. Okay, and that is homolytic cleavage dan heterolytic cleavage. Most of the time, macam mana kita nak bezakan dia, kita tengok bonding atom je. Kalau tadi saya bagi BR. Contoh sekarang, kalau teacher bagi yang lebih sedikit. Kalau teacher bagi soalan like this. Okay. Alright, saya bagi soalan like this. So, saya ada sebenarnya CH3 ataupun macam ni lah. Kita kembangkan semua supaya kamu nampak. Okay, kita kembangkan semua. Alright. Kalau saya nak putuskan ikatan ni, my bond breaking adalah sini. Okay. Danish, dah ada kah? Danish? Ada. Bond breaking ni homolytic ke heterolytic, Danish? Homo. Boleh beza homolytic dengan heterolytic tak? Danish. C dengan Cl. C dengan Cl. Rasa-rasa elektron ke ikatan ni duduk sama rata ke duduk cenderung ke arah siapa? Danish? Soalah. Saya jawab lah medium. Heterolytic. Dia lebih cenderung kepada CL. Ikatan ni akan jadi heterolytic sebab dia akan cenderung ke Cl antara carbon dengan Cl. Obviously Cl senang nak jadi Cl minus. So kita akan wujud Cl minus dan kita akan wujud CH3, CH2 positive. Okay? So ikatan ni akan jadi heterolytic. Sebab apa dia jadi heterolytic? Sebab elektron negativity dia berbeza. Weh, senang je nak tengok elektron negativity berbeza. Tengok je lah dia atom sama jenis tak. Dengan kata lain, kalau saya kata ikatan ni pula saya nak putus. Structure yang sama, tapi ikatan yang berbeza saya nak putuskan. Saya nak putus sekarang ni, misal nak putus ikatan antara karbon dengan karbon. Bibi. Bibi, homo ke hetero Bibi? Homo. Homo sebab apa Bibi? Sebab dia sama. Sebab dia sama. Benda ni takkan jadi weh. Dalam exam benda ni takkan keluar satu structure putus dua ikatan tak. Alright, sebab kalau keluar structure ni saya rasa memang heterolytic akan berlaku lah. Cl akan belah dulu. Alright, ni cuma sebagai contoh soalan je. Ni sebagai contoh soalan. Yang ni akan jadi homolytic sebab C dengan C adalah sama. Okay, dan apa yang saya nak tunjuk kat sini senang je nak tengok dia homolytic atau heterolytic. Tengok ikatan tu antara siapa. Ikatan yang kamu nak putus ini antara siapa? Kalau dia adalah antara atom yang sama, dia akan homo terus lah. Kalau atom yang sama, kekuatan mestilah sama. Betul? Alright? So, lagi. Katakan kalau saya ada yang kamu akan biasa jumpa. Miss, Faridah kongsi dengan saya. Faridah kongsi dengan kamu. Mana Faridahnya?
Okay. Nampak tak? Kepercayaan saya memang sangat rendah terhadap kamu Jahat gila. Okay, so that is the example yang saya boleh bagilah macam mana nak tentukan dia homolitik atau heterolitik. Benda ni sangat penting weh. Benda ni sangat penting untuk semua yang kita belajar sekarang. Dia sebenarnya nak jawab satu je, type of reaction. Hujung nanti kamu kan buat latihan dia adalah free radical substitution ke, electrophilic addition ke, betul tak? Alright? Yang tu, semua yang kita belajar, kita nak tahu yang tu je. Bila kamu tengok equation, kamu kena tahu, oh, perubahan berlaku kat ikatan mana? Ikatan itu homo atau hetero. Okay, sebab kalau homo, dia straight away free radical weh. Kalau dia homo, dia terus free radical. Bila dia free radical, dia terus satu je. Free radical satu jenis je kita belajar dalam syllabus kita. Free radical substitution. Alright, sebab tu saya nak kamu nampak siapa akan jadi homolitik. Homolitik cara paling senang nak tengok sayang, satu je. Carbon pula, atom dia sama jenis. Kalau saya ada Br, homolitik. Yang tu saya bagi contoh dah. Takkan kalau exam keluar Cl, hang kata misong tak ajar. Betul? Alright? Cl, homolitik jugalah sebab klorin dengan klorin. Benda yang sama, daya tarikan mesti sama. Hidrogen dengan hidrogen. Homolitik lah. Nampak? Okay, kena boleh beza yang ni. Sangat penting. Okay, soalan setakat ni? Tak ada. Okay. Alright. Kalau tak ada, kita move on. Sebab next question dalam soalan tutorial kamu. Okay, by the way. Untuk soalan tutorial kamu yang tanya pasal homolitik, heterolitik. Dia suruh define homolitik dengan heterolitik kan. Boleh buat dalam table like this. Lupa nak beritahu. Boleh buat dalam table like this. Untuk soalan define homolitik, explain the differences between homolytic and heterolytic. Dia suruh explain the differences kan. Lepas tu bagi one example kan. Boleh jawab dalam table aku yang buruk ni. Okay, hampa tulis lah elok-elok sikit. Boleh jawab dalam table. Kenapa saya suka kamu jawab dengan dalam table? Sebab dia adalah bincang perbezaan. Dan perasan tak perbezaan dia adalah vice versa antara satu sama lain. Kalau pakcik ni non-polar bond, pakcik ni akan jadi polar bond. Nampak? So bila kamu letak dia kiri kanan kat table hang, nampak dah. Dengan kata lain, bila kamu dah jawab satu side, kamu dah tahu dah jawapan untuk satu side lagi. Senang. Okay? Contoh yang paling senang, tak payah pening. Kalau soalan homo dengan hetero, minta example guna BR dengan HBr. Contoh yang paling senang dalam dunia. Okay? Just kalau kita nak lengkapkan cara penulisan equation. Okay? Kalau saya nak lengkapkan, homolitik saya BR, arrow wajib tunjuk. Arrow, half-headed arrow, half-headed arrow. Alright, tapi arrow ni full-headed tau. Arrow ni sentiasa full-headed. Arrow ni arrow equation. Dia tak ada kaitan, dia arrow equation. Lepas tu kamu akan dapat BR free radical tambah BR free radical. Wait, tarik lalat tu bagi jelas. Saya tak nak tarik lalat macam ni. Letak dah tu. Lepas tu kamu bagi alasan, so tak nampak pun. Bila hampa buat macam tu pun saya tak nampak lah. Bila dia adalah free radical, tolong bagi jelas. Alright? Okay, bagi besar sikit tarik lalat tu. Satu lagi example, tak payah pening-pening kepala, HBr terus. Elektron bergerak dua-dua kepada Br, letak arrow full-headed. Arrow ni sentiasa full-headed lah. Arrow ni arrow equation, tak ada kaitan. So kamu dapat H plus tambah dengan Br minus. Apa yang duduk depan mata kamu? Dua markah. Termasuk arrow yang betul. Simple. Alright, simple. Nak senang, letak dalam jadual terus. Okay, nak senang, letak dalam jadual terus. Dalam kimia kita boleh banyak guna jadual. Okay, tambah-tambah apa kan jenis malas nak tulis. So kita guna jadual je lah. Okay, next. Kita nak bezakan electrophile, nucleophile dengan free radical. Okay. Free radical tak ada banyak yang saya nak bincang. Free radical senang je. Saya nak letak free radical duduk sorang-sorang. Electrophilic dengan nucleophilic kita bincang nanti sekali. Free radical duduk sorang dulu.
Ke bincang sama lah bagi nampak tu. Bincang sama lah. Saya ada kehadiran free radical. Alright. Line saya yang tak berapa nak lurus. Saya ada kehadiran electrophile. Alright, jangan salah eja. Saya ada kehadiran nucleophile. Kita letak dia sekali supaya kamu nampak terus beza dia apa. So pertama, kita nak bincang free radical. Free radical terhasil daripada homolytic atau heterolytic. Faris? Homo. So Haila, you save the whole class. Jangan jawab dah. Bagi orang lain pula jawab. Saya pergi mereka, tak apa Haila dah. Apa Miss? Free radical terhasil daripada homo atau hetero? Homo. Thank you. Dia adalah terhasil daripada homolytic cleavage. Apa-apa pasal homolytic cleavage, tengok balik di homolytic cleavage lah. Dia mesti kena adalah non-polar bond, same electronegativity. Alright. Free radical. Dia akan guna simbol dot. Saya letak X ya, unknown with a dot. Yang tu adalah free radical kamu. Okay. So dia hasil daripada homolytic cleavage, dia akan dapat dalam bentuk X dot. That is your free radical. Okay. Semua orang tahu yang tu, jelas. Tak nak bincang banyak, nak tahu cara tulis je. Electrophile terhasil daripada apa? Amira? Amira? Nani Amira? Shakira? Farida? Electrophile. Electrophile hasil daripada apa? Cat ion. Okay. Kawan kamu kata cat ion, I like that. Lulu. Sebab tak jawab soalan, so kena jawab juga soalan saya. Dia akan hasil daripada homolytic cleavage atau heterolytic cleavage? Hetero. Thank you sayang. Alright. So, senang. Dia akan hasil daripada heterolytic cleavage. Sebab tu saya kata, sangat penting untuk kita tahu dia adalah cleavage apa. Sangat penting untuk kita tahu benda tu akan terhasil daripada apa. Dan tadi, Farida ada jawab cat ion. Electrophile. Tahu tak apa maksud electrophile? Perkataan electrophile itu, okay, sebenarnya adalah electron loving. Tahu, perkataan electrophile tu, dia sebenarnya adalah electron loving. Dengan kata lain, electrophile adalah orang yang suka, awak lah tulisan aku makin hari makin buruk. Elektron. Dia suka elektron. Dan dalam kimia, kita ada dua je. Kita ada orang yang positive charge, kita ada orang yang negative charge. Kita dah tahu electrophile adalah cat ion. Cat ion bermakna dia orang yang kurang elektron. Negative charge bermakna dia adalah orang yang banyak elektron. Ni saya dah ajar guna BM 100% yang tak faham ni. Ketuk pada sampai bengit. Tahu? Okay? Fikir logik. Kalau dia suka elektron, elektron tu negative charge tau. Kalau dia suka elektron negative charge, rasa-rasa dia positif atau dia negatif? Dia positif, sebab tu kawan kamu kata dia cat ion. Dan hanya adalah orang yang positive charge, hanya orang yang positive charge akan suka pada elektron. Ingat konsep kutub utara dengan kutub utara, kutub selatan dengan kutub selatan? Bila dia negative charge dengan negative charge, dia akan tolak, dia tak akan tarik. Dan dia nak suka, bila dia suka dengan elektron, negative charge, orang ni mesti adalah positive charge. Okay? Semua benda cat ion adalah electrophile. I use the word semua, bermakna cara yang paling senang. Jumpa positive charge, terus electrophile. Alright, jumpa positive charge terus electrophile. Contoh H+. Alright, C+, carbocation ion. Alright, NO2
Tak, yang ni tersalah tulis. Okay. Benda ni terus akan jadi cation. Okay, benda-benda ni terus jadi cation, terus jadi electrophile. Selain daripada ni, saya ada bagi jadual. Okay, kita ada jadual yang tunjuk siapa electrophile, siapa nucleophile. Dalam nota kamu pun ada, dalam YouTube video pun ada. Right? Saya just nak briefly go through ya. Semua benda dalam tu baca tengok sendiri lah. Saya tak bagi lengkap dalam tu. So, selain daripada positif dengan negatif, ni cara paling senang nak tengok. Paling senang nak identify. Tapi ada orang lain. Orang yang electrophile adalah tak cukup elektron. Dia bila tak cukup elektron baru dia jadi cation. Sebab apa saya boleh suka elektron? Sebab saya tak cukup elektron, saya sukalah. Bila dia tak cukup elektron, baru dia boleh jadi positif. Logik tak? Semua ni sebenarnya berkaitan. Dan siapa adalah antara orang yang tak cukup elektron? Orang yang pegang incomplete octet. Alright? Kenapa neutral, benda yang neutral? AlBr3 dalam nota kamu kalau tak silap saya. Betul? PF3. Ada benda-benda ni? Okay. Benda-benda ni dalam nota PF3 bukan. Sorry. AlBr3, BF3. Tersalah tulis. Okay. Ada dalam nota kamu? Okay. Kenapa benda ni akan jadi orang yang suka pada elektron? Kenapa dia suka dengan elektron? Senang. Sebab dia tak cukup elektron. Dia incomplete octet. Kita belajar semester lepas incomplete octet di chapter chemical bonding. Ingat ke incomplete octet tu apa? Octet tu 8. Betul. Incomplete octet tu cukup ke tak cukup 8? Tak cukup, madam. Alright, incomplete octet adalah keadaan yang dia tak cukup elektron. Okay, tak cukup 8 elektron. Bila dia tak cukup 8 elektron, bermakna dia adalah orang yang kekurangan elektron lah. Dia adalah orang yang tak cukup elektron lah. Sebab tu dia akan jadi electrophile. Okay? Dan contoh-contoh yang saya bagi dalam jadual kamu dalam nota, yang tu adalah contoh yang biasa dia akan keluar dah. So ada tak lebih daripada tu? Ada, tapi jangan risau. Yang saya bagi tu adalah antara yang dikeluar dah. Okay, memang dia akan keluar 2-3 ni je. Okay? Seorang lagi adalah oxidizing agent. Oxidizing agent kamu adalah Br2, Cl2, yang tu pun adalah electrophile. Okay, yang tu pun adalah electrophile. Yang ni, saya akan bincang lagi detail guna example. Yang ni mungkin kamu tak nampak kenapa dia electrophile ni semua. Bukan ke biasa Br tu minus. Betul tak? Kan, Br tu biasa minus kan? Cl tu biasa minus kan? Kenapa dia jatuh dalam kategori positif? Pernah terfikir? Ke kamu baca je nota yang kita bagi tu? Apa percaya je 100%. Apa otak apa kalau macam pesan? Tahu? Tak pernah guna. Jahat aku. Alright. So, kita akan bincang yang ni lagi banyak. Kenapa dia adalah electrophile. Alright. Yang Br dengan Cl kita akan tengok contoh nanti. Setakat ni, electrophile ada masalah? Boleh tentukan? Okay. Next. Dia kalau tak boleh tentukan electrophile, kena belajar tentukan nucleophile. Ataupun kalau kamu dalam structure kamu, dalam reaction kamu, reaction sentiasa antara dua orang. A react dengan B. Jadi apa? So kalau kamu tak nampak A tu adalah apa, tak apa, tengok B tu. Sebab A dengan B bila react, kalau kamu nampak B tu adalah electrophile, sayang, tak payah tanya dah. A automatically nucleophile. Sebab tu saya ajar budak saya, cara senang je saya nak ajar. Saya tak nak kamu tentukan dua-dua. Tak payah, bazir masa. Kalau saya ada A react dengan B, tentukan seorang je. Sebab seorang lagi kalau dia adalah electrophile, orang kawan dia mesti nucleophile. Sebab reason dia positif kena sentiasa react dengan negatif. Nampak? Kita akan tengok contoh soalan ni nanti. So, nucleophile kat sini sama akan dihasilkan oleh heterolytic cleavage. Dia masih perlukan heterolytic cleavage. Sebab tu sangat penting untuk kamu boleh tentukan sama ada dia homo, hetero.
supaya kamu tahu dia akan hasilkan free radical atau cation anion. Kalau electrophile akan hasilkan positive charge, nucleophile akan hasilkan anion negative charge. Again, cikgu saya ada dulu, cikgu sains saya tu dia, sebab saya kelas hujung-hujung lah dulu, tak pandai belajar. So cikgu saya ajar banyak cara yang orang kata senang nak ingat lah. Electrophile tu kan ada T kan? Positive. Nucleophile negative. Nampak? Bijak sikit ya. Alright. Electrophile positive. T. Electro. So positive lah. Nucleophile L. So L tu negatif lah. Tak tahulah kamu kalau bijak tak payah guna cara ni pun. Dulu saya kan malas nak hafal. Saya pandai dah sekarang, saya tak guna cara ni dah. Tapi saya nak kamu nampak lah siapa yang pening-pening tu, hang gunalah. Okay? Dan bila dia adalah anion, sayang, saya dah pegang negative charge. Negative charge saya banyak gila tak gaban dah. Saya duk pegang elektron berlambat-lambat. Saya duk pegang negative charge berlambat-lambat. Hang rasa saya nak kawan tak lagi dengan negative charge? Tak nak dah. Betul? Saya tak nak kawan dah dengan negative charge sebab saya dah banyak. Dan saya hanya akan tertarik kepada positive charge. So, tak suka elektron. Saya akan jadi orang yang tak suka ke elektron dah sebab saya dah banyak. Buat apa saya nak elektron lagi? Tapi dia akan jadi pada orang yang suka positive charge. Alright? Dia akan jadi tak suka positive charge tapi saya akan suka, tak suka negative charge tapi saya akan suka positive charge. Sebab saya negatif. Okay? So, yang tu konsep asas paling senang nak hafal. Kalau anion yang kamu biasa jumpa. Okay? OH minus, Cl minus, alright, Br minus, benda yang kamu biasa jumpa adalah minus-minus. Semua negative charge tu dia lah. Okay, semua negative charge tu dia lah. Satu lagi, Lewis structure yang pegang lone pair. Kalau dia pegang lone pair, contoh ammonia pegang lone pair, water pegang lone pair. Bila dia pegang lone pair bermakna dia ada elektron yang lebih. Bila dia ada elektron yang lebih, dia akan jadi anion. Alright, dia akan jadi anion. Nampak? So negative charge dengan orang yang pegang lone pair, dia akan jadi nucleophile. And that is basically the conclusion of your free radical. Free radical senang, tak ada masalah. Janji hang nampak dia homolytic je. Kalau kamu nampak free radical tu, kalau kamu nampak homolytic straight away, dia free radical dah. Saya tak risau yang tu. Nak nampak yang ni saya risau. Alright, nak nampak dia homolytic atau heterolytic tu hampa kadang-kadang mata tak buka pun. Okay. Next, elektro dengan nukleo. Yang ni penting. Ingat, elektro adalah orang positif, nukleo adalah orang negatif. Positif sentiasa akan suka pada negatif, negatif akan sentiasa suka pada positif. Okay. Setakat ni. Alright. Okay, kalau okay, kita nak move on kepada type of reaction. Type of reaction ada berapa jenis? Danish? Kita nak bergerak kepada type of reaction. Hi Danish. Are you there? Still breathing? Yes, Miss. Type of reaction ada berapa jenis? Tiga. Yang pertama? Substitution reaction. Lagi? Substitution reaction. Addition reaction. Lagi? Elimination reaction. Okay. Kita belajar 3 semester ni. Kita belajar 3 tahun ni. Tahun depan kamu akan belajar satu lagi. Yang keempat. Alright. Dia sebenarnya total ada 4. Tapi sem ni kita belajar 3 lah. So, supaya kamu adalah benda kamu nak belajar sem depan kan.
So, substitution, addition dengan elimination, saya tak nak cakap banyak. Saya ada bagi keyword yang sangat penting dalam video. Substitution, maksud dia apa? Anybody boleh explain? Replace. Replace. Substitution dia replace. Kalau saya kata ganti, kelas kamu sekarang 19 orang. Kelas kamu sekarang 19 orang dan katakanlah saya tak suka kat Suhaila. Suhaila saya suka je, saya gurau je. Alright? Saya suka je. Semua saya suka kat sini. Tapi semua tak suka kat saya tahu. So, katakan sekarang saya ada 19 orang. Okay, saya ada 19 orang dan touch wood lah. Bukan touch wood, saya gurau je Suhaila, saya gurau je. Saya tak suka kat Suhaila. Tapi saya ada budak kesayangan saya kat kelas satu lagi. Katakan. So, saya nak bawa masuk budak kesayangan teacher masuk kat kelas kamu. Alright? Tapi kelas kamu kursi ada 19 je. Alright? Kelas kamu boleh masuk maksimum 19 orang je. SOP kena jaga. So, tak boleh lebih 19. So, macam mana? Saya kena buang semua. So, substitution dia adalah sebenarnya melibatkan dua proses. Dia kena remove. Alright? And then dia replace. Dan saya rasa saya guna contoh yang senang untuk kamu nampak dalam YouTube adalah saya guna petak-petak dengan bulat. So substitution sebenarnya adalah saya mula dengan 3 petak. Lepas tu saya buat reaction. Alright, dalam reaction tu saya akan buang 1 petak. Saya ganti petak tu. Saya bukan setakat buang, saya ganti dengan segitiga. Asyik petak dengan bulat je, saya jangan ingat aku tak pandai melukis pula. Segitiga. Okay. Alright, tu cara yang paling senang saya nak kamu nampak. Substitution dia kena buang, lepas tu dia kena ganti. Dia kena buang, lepas tu dia kena ganti. Yang saya nak kamu tengok kat sini, satu je. Kerusi saya tetap 3. Nampak? Daripada awal 3, sampai hujung kekal 3. Sama juga dengan kelas kamu tadi. Kalau sekarang saya ada 19 orang dan saya nak bawa masuk seorang lagi. Seorang kena keluar dulu daripada kelas kamu. So total dalam tu, total atom, total orang, total kedudukan tak berubah. Cuma kedudukan atas kerusi Suhaila diganti dengan orang lain. Alright? So kerusi Suhaila tempat tu ada lagi, diganti dengan orang lain. Okay, so tempat ini, ni saya panggil tempat. Tempat ini ada lagi, tapi saya ganti dengan orang lain. Senang? Ni bukan kimia tau. Ni bahasa BM, ni BM. Okay, next, addition. Addition kalau tak nampak ni, aku boleh bagi addition banyak lagi kerja. Alright, addition maksud? Tambah. Suhaila kata tambah. Suhaila? Tanpa buang. Alright, tanpa buang. Dia jawab semua benda yang aku nak tanya dah. Alright, addition kat sini good, very good. At least you let me know that you study. I'm proud of you. Alright, tambah. Dan soalan saya, proses dia adalah hanya tambah. Kalau tadi saya perlu remove and then saya replace. Kat sini saya hanya perlu tambah. Bermakna apa yang saya buat adalah saya perasan saya sebenarnya suka juga pada Suhaila tu. So 19 kursi tu saya tak nak buang apa, saya tak nak ganti apa. Saya tarik masuk satu kursi, saya letak kursi baru untuk budak baru tu. Dengan kata lain, addition over here, apa yang berlaku adalah saya kekal dengan bilangan segi 4 yang saya ada. Tapi selepas reaction, saya tambah kawan baru. Dan saya hanya tambah kawan baru. Saya hanya tambah kawan baru. And look at the seat, look at the kursi yang kamu ada. Kursi tadi ada 3. Kursi sekarang ada 4. Dan soalan teacher, anybody kena buang? Tak ada. No. Alright, addition dengan substitution. Beza addition dengan substitution adalah substitution ada orang kena belah. Ada orang kena keluar dulu. Alright, addition dari awal sampai hujung, bilangan yang ada, bilangan H, bilangan carbon, bilangan Cl, bilangan apa benda maknanya yang apa ada dari awal tu kena sama. Tiba-tiba dapat kawan baru. Tu addition. Ni cerita kahwin 4 dah. Alright. Ni cerita kahwin 4. Alright. Yang asal tak buang, kita tambah. Substitution ni kahwin 1. Kamu kena cerai, baru kamu boleh kahwin lain. Alright. Tu cerita dia. Okay. Alright.
last but not least. Ni kalau tak nampak aku memang eliminate hang lah. Alright, elimination. Alright, elimination over here kita adalah proses buang. Kita adalah proses buang, kita adalah proses keluarkan. Apa yang kita buat kat sini, kita akan keluarkan somebody. Alright? Dan a bit of tips, tak payah tengok jauh-jauh Keluarkan tu mesti adalah adjacent carbon. Apa maksud adjacent carbon? Adalah carbon yang duduk sebelah sahaja. Dia hanya adalah carbon yang duduk sebelah sahaja. Kalau saya ada banyak carbon like this, kalau teacher ada 4 carbon, saya takkan tengok carbon ni dengan carbon ni. Tak payah. Tak payah langkau apa-apa carbon. Alright, kalau saya nak buang apa-apa, saya hanya akan tengok pada carbon kiri kanan yang paling dekat. Alright, carbon sebelah. Saya panggil carbon sebelah. Okay? Carbon sebelah, tak kisah carbon sebelah kiri kanan atas bawah, tapi tak payah langkau. Dia dua orang yang duduk sebelah je kita tengok. Alright, kita takkan buang apa-apa yang jauh daripada dia dalam silibus kamu. Kita boleh buang. Belajar tahun depan. Simpan sikit untuk tahun depan. Tak apa, doakan tak dapat miswang dah. Okay. Alright. Yang ni adalah substitution, addition dengan elimination. Siapa kalau yang ada study, bawah substitution banyak lagi. Bawah addition pun banyak lagi. Betul? So kita nak tentukan dia sama ada electrophile addition, nucleophile addition ataupun what type of substitution. Ada soalan ke setakat ni? Okay, tak ada? Alright, kalau tak ada kita nak bergerak teruslah. Okay. Alright. Over here, classify each of the following as electrophile, nucleophile or free radical. Yang ni sangat senang. Alright, yang ni sangat-sangat senang, tak ada apalah. NH3, electrophile or nucleophile? Faris? Nucleophile. Nucleophile sebab dia ada free radical. Sebab dia ada free radical pula. Sebab dia ada lone pair. Next. Farida? Radical, free radical. Kalau tak nampak aku titikkan kamu. Okay. So Haila, H2O? Nucleophile. Nucleophile sama sebab dia ada lone pair. NO2 positive. Saya nak jawab, madam. Apa dia? Saya nak jawab, madam. Ya, Faris nak jawab. Okay, man Faris. Aiman. Aiman Faris ke? Faris. Hang tak bagi tahu. Ya, Aiman, NO2 plus. Electrophile. Electrophile. Alang-alang hang nak jawab yang bawah tu. Nucleophile. Sebab? Sebab Anion. Sebab dia anion. Senang. Ya. Soalan macam ni, hampa kalau tak boleh jawab, aku memang ketuk kepala hampa. Tak, ni soalan senang. Yang ni sebenarnya saya tak nak bincang pun saya bagi jawapan jaman. Yang sebelah tu saya nak bincang. Alright? Yang ni akan jadi positive charge terus electrophile. Tak payah fikir weh. Keluar soalan macam ni dalam objektif, tak payah fikir. Alright, tutup mata boleh jawab. Janganlah tutup mata. Alright? Cuma otak tu boleh rehat sikit. Tutup mata tak boleh jawab lah. Alright? Selalu orang kata tutup mata boleh buat tipu Alright, tutup mata tak boleh buat. Okay, next BF3. Electrophile. Syakira kata electrophile sebab dia adalah incomplete octet. CO2. Aisyah, Nabila and the gang ada 4 orang kat situ. 5 orang. 5 orang. Tu dia. CO2? Nucleophile. Sebab apa? Betul. Nucleophile, nak tepatkan lagi, kita tak tulis dia sebagai nucleophile lah. Ni kelemahan soalan, bukan salah kamu. Dia sebab dia tanya nucleophile atau electrophile kan. Kalau saya akan jawab dia sebagai nucleophilic site. Kenapa nucleophilic site? Sebab dia adalah double bond O, double bond O. Siapa yang akan menyebabkan dia jadi nucleo? Siapa yang menyebabkan dia jadi nucleo? Jawapan kamu, sebab kehadiran double bond. Kita tahu kehadiran double bond bermakna dia adalah electron rich. Dia kaya dengan elektron. Kalau ada double bond, triple bond bermakna dia kaya dengan elektron.
Tapi siapa yang kaya dengan elektron? Bukan oksigen atau karbon. Kawasan tu kaya dengan elektron. Sebab tu dia jadi electrophilic site. Nampak? Ya, dia akan jadi electrophilic site. Sepatutnya lah kalau saya nak betulkan, saya bagi jawapan betul siap lah. Okay. 5 orang. So hampa jawab lah 3 ni. Double bond ni? Nucleophile. Alright, sama. Case macam tadi, nak tepat dia patutnya adalah nucleophilic. Oops. Dia patutnya adalah nucleophilic site. Yes, thank you. Okay. CH3OH. Ada 5 orang kan? Lagi? Nucleophile. Nucleo. Kita kembangkan sikit untuk CH3. Teacher ada CH3OH. Alright. Saya wujud keadaan partially positive, partially negative. Alright. Dan kalau kamu tengok dalam nota, kita akan fokus pada positif atau negatif. Tengok kat jadual tu. Saya bagi 2 jadual kan. Jadual electrophile dengan jadual nucleophile. CH3OH duduk kat jadual siapa? Ataupun C dengan OH. Bawah kedua-dua jadual tu. Electro. Dia duduk di bawah electrophile. Kawan kamu dah check jadual, siapa yang tengah buka nota pun boleh tengok. Dia duduk di bawah sekali dalam table electrophile. Nama pun electrophile. So dia akan fokus pada orang yang pegang positif. Sekali lagi, benda ni kita panggil electrophilic site. Dia adalah kawasan yang kaya dengan elektron. Dia bukan orang tu kaya dengan elektron, tak. Alright? So kaya pula miskin. Alright, electron poor. Electrophile kan? So electron poor. Dia adalah kawasan yang miskin dengan elektron. Bukan sebab dia miskin, tak. Cuma kawasan ni jadi miskin. Yang ni saya nak bincang lebih sedikit. Kenapa kawasan ni jadi miskin? Sebab kehadiran OH. Alright? Sebab kehadiran OH. OH, oksigen. Semua tahu oksigen suka jadi negatif. O2 minus. Betul. OH minus. Pernah jumpa OH positif? Alright? So OH sentiasa minus. So kawasan ni jadi kawasan CH3 ni jadi kawasan yang miskin dengan elektron sebab semua elektron bergerak ke OH. So kawasan ni jadi kawasan yang miskin dengan elektron. Alright? Ada nak tanya apa-apa? Yang lain? Tak ada. Saya nak tanya. Apa tak ada soalan? Apa sentiasa tak ada soalan? Aku ada soalan yang banyak. Balik kepada CH3OH, kalau tadi Miss Wong kata kita fokus pada bahagian positif. Sebab dia duduk bawah nota kamu dah bagi tahu dah, pakcik ni adalah electrophilic site. Yes. Soalan saya, kenapa kita tak fokus pada OH? Kenapa tak fokus pada OH? Sebab nak tengok C je. Okay. Setakat yang kamu faham tu betul lah. Kita nak tengok C je sebab dia electrophilic, dia positif. Okay. Sebab nanti bila kita buat reaction, saya akan bagi contoh reaction guna CH3OH ini nanti. Kamu akan perasan perubahan tu sebenarnya berlaku pada OH. OH kena belah. So bila OH dah keluar, yang tukar kawan adalah CH3. Contoh saya nak bagi siap-siap dah. Alright. Saya dah bagi siap-siap sebab kita dah memang bincang pasal type of reaction tadi. Sebab tu. Katakan CH3OH. Saya react dengan PCl3. Saya bagi tahu produk saya siap-siap. Kembangkan sikit struktur kamu. Alright, kembangkan sikit struktur kamu. Structure before and after. Perubahan berlaku di mana? Jelas kot. Perubahan adalah apa? Line kamu memang teruk ke line saya teruk weh? Awak teruk sangat ni duk keluar masuk tak berhenti. Alright. Sebab tu Messi teruk, madam. Messi teruk.
Saya perasan teruk sebab saya perasan lah line kamu sangat teruk sebab tak berhenti. Biasa macam awal-awal tu je teruk tu macam tenteram sikit keluar masuk tu. Ni duk keluar masuk tak berhenti. Pening kepala aku tengok siapa in siapa out. Okay, kat sini kita tengok perubahan berlaku kat ni. Soalan saya, tadi kita dah bincang addition, substitution, elimination. Rasa-rasa addition, elimination, substitution. Aiman. Aiman? Addition, substitution, elimination. Eliminate. Kerusi ada 4. Sekejap. Kerusi ada 4. Ha. Lepas tu yang berubah Addition. Substitution. Thank you. Substitution ganti. Alright, dengan kata lain, kita ganti OH dengan CR. Substitution. Alright. Type of substitution kita tengok sekejap lagi. Kenapa saya kata substitution? Kenapa saya nak bagi contoh yang ni? Sebab saya nak tahu kenapa kita nak fokus pada C. Alright. Walaupun kamu kata perubahan berlaku kat OH teacher. OH belah ganti dengan CR. Tapi yang ada perubahan, yang pegang perubahan tu sebenarnya adalah carbon. Kawan carbon yang berubah. Betul? Alright. Kawan saya yang berubah. Kawan saya tadi OH. Kawan saya sekarang jadi Cl. So C tu carbon ini yang mengalami perubahan. Dia yang ubah kawan. Sebab tu bila CH3OH, kita hanya fokus pada CH3. Sebab dia yang akan alami perubahan. Sebab tu kita panggil dia sebagai electrophilic site. Kita tak tengok pada OH. Sebab OH akan keluar nanti. OH akan diganti dengan orang lain. Yang kekal dalam tu adalah carbon. Okay, so jangan confuse. Alright, next. Last but not least, saya ada PCl5. Senang je ni. PCl5. Electro or nuclear? Elektro. PCl5. Electro eh? Nuclear. Saya rasa dia nuclear. Alright. Oh, satu lagi by the way. Saya tak suka soalan macam ni. Soalan macam ni, dia tak patut tanya. Alright, dia tak patut tanya. Kadang-kadang dia elektro atau nuclear akan bergantung lah pada reaction saya apa. Betul tak? Alright, saya nak react. Saya nak buat reaction A dengan B lah. So kadang-kadang dia nuclear ke dia elektro, kena depends lah pada siapa elektro, siapa nuclear. Alright, so soalan ni kadang-kadang dia tak valid sangat lah. Alright, dengan jujur dia tak valid sangat. Okay. So macam mana? Alright. Apa dia? Soalan nak tahu sama ada dia elektron. Okay, sebab dia akan hasilkan Cl minus kat sini. Okay. Tapi macam saya cakap tadi sayang, dia tak patut tanya, jangan risau. Dia takkan keluar yang tak jelas. Kalau dia nak bagi soalan macam ni, satu benda je dia bagi, lepas tu dia tanya dia elektro ke nuclear, dia akan bagi yang jelas. Macam free radical, macam yang ada positive charge, yang ada lone pair, dia akan tanya jenis tu. Okay? Alright, Yang by the way, kita bincang tadi nucleophilic site dengan electrophilic site saya tertinggal. So kita tengok sedikit. Alright, sebab saya nak kamu nampak benda tu dan saya nak kamu ingat benda ni dengan senang. Saya tak nak kamu fikir banyak-banyak. Senang je. Nucleophilic site adalah most of the time dalam syllabus kamu, carbon yang pegang OH, carbon yang pegang double bond O, carbon yang pegang X. Dan X teacher kat sini hari ini adalah fluorine, chlorine, bromine, iodine. Sebab dia akan jadi electrophile, carbon kamu semua partially positive. Sebab kawan sebelah semua partially negative. Dan siapa electrophilic site? Electrophilic site adalah orang yang pegang positif ini. Alright?
So kalau jumpa carbon dengan OH, carbon dengan double bond O, carbon dengan X, carbon dengan Cl ke Br ke apa benda, terus kita tahu dia adalah electrophile. Dia terus akan jadi electrophilic site. Senang. Kalau macam tu, apa benda nucleophilic site? Lagi senang. Double bond, triple bond, benzene ring. Tak ada orang lain dalam silibus kamu setakat hari ni. Alright? Ya, kalau kamu jumpa je double bond, kamu jumpa je triple bond, kamu jumpa benzene ring, kamu jumpa orang yang pegang banyak-banyak ikatan double bond, triple bond tu, terus nucleophilic site. Alright, yang ni site bermakna kawasan. Alright, kawasan elektron poor. Miskin dengan elektron sebab tu dia positif. Site kawasan electron rich. Okay, senang. Yang site ni tak payah fikir banyak-banyak. Kalau carbon dengan OH, carbon dengan O, carbon dengan F, fluorine, chlorine, bromine, iodine, terus carbon tu positif. Kalau carbon tu pegang double bond, triple bond ataupun benzene, multiple bond lah, kita panggil multiple bond, terus nucleophile, terus negatif. Alright? Senang. Bila kamu letak macam ni, kamu nampak dah sikit. Bila dalam jadual satu tu, tak ingat dah. Ingat yang ni, senang. Okay? Next. Okay. Alright, soalan macam ni baru balik. Kita buat dulu soalan ni dengan cepat dan kita masuk pada type of reaction. Sebab soalan exam akan keluar like this. Dalam ni, saya nak buktikan satu benda. Dalam soalan 9 ni, saya nak buktikan satu benda. Electrophile, nak senang, positif akan sentiasa react dengan negatif. Kita takkan jumpa reaction yang electrophile, tak ada. Alright, so saya nak buktikan yang ni. Betul tak yang saya kata positif sentiasa negatif? So A, quite obvious, A teacher positif. So pakcik A saya adalah electrophile. B saya negatif, pakcik B saya nucleophile. Nampak? Sentiasa, kalau kiri tu electrophile, kanan tu mesti nucleophile. Dia mesti adalah vice versa. Okay, mesti. Alright, next. C dengan D. Okay, untuk case macam ni, kadang-kadang dia keluar soalan macam ni dan saya tak ingat lah teacher, CH3 ni dengan ALCL3 ni saya tak ingat. Saya tak ingat ALCL3. Yang ni yang selalu budak akan tak ingat, saya tak ingat lah dia ada lone pair ke tak ada ke apa. Tak payah check dah. Check yang kamu ingat. Yang ni senang. Carbon pegang hydrogen, pegang Cl. Carbon dengan Cl, siapa positif, siapa negatif? Obviously, carbon positif, Cl negatif. Yang ni saya rasa boleh ingat, betul? Alright, dan saya dah bincang dah tadi electrophilic site kita. Kita dah bincang dah tadi electrophilic site. Kalau carbon pegang dengan Cl, Bri, terus akan jadi electrophile. So pakcik ni terus electrophile. Electrophilic site. Dan ikut konsep positif negatif. Kalau seorang positif, dia mesti seorang lagi negatif. Kalau yang ni adalah electrophilic site, AlCl3, terus akan jadi nucleophile. Nampak? Alright? So apa yang saya nak ajar dalam exam? Dia ada dua benda. Dia ada A dengan B. Tapi kadang-kadang saya lupa lah WP tu apa benda. Tak payah. Hang boleh tentukan satu hang jawapan betul dah. Alright? Sebab seorang lagi mesti yang terbalik. Like this. Tak ingat dah berbuat apa. Sebab saya kalau saya nampak positif, saya akan tentukan yang ada charge dulu. Sebab senang. Kalau positif terus electrophilic. Senang. Betul? Alright? Bila dia terus tulisan saya makin hari makin buruk. Electrophile. Okay. Bila dia electrophile, rasa-rasa E tu apa? Automatic. Nampak? So saya tak nak kamu rasa benda ni susah sebab banyaknya teacher nak hafal. Electrophile yang tak payah. Kamu kan kena hafal semua. Dalam satu soalan tu, hang boleh tentukan seorang, hang dah betul dah soalan tu. Alright? So, G kamu positif kat sini, produk biasanya dia takkan tanya. Produk biasanya dia takkan tanya, kat sini sebagai latihan je. Positif kat sini adalah electrophile sekali lagi. Okay? Senang. Alright? Yang ni, obvious.
free radical tak boleh jawab, aku free radicalkan hang. Aku letak titik besar kat muka kamu. Berjalan dengan titik permanent ink tu. Berjalan kat college sebulan dengan free radical. Anda akan jadi apa? Free radical Muhammad Faris. Okay? Alright. So free radical jelas, tak ada masalah. Okay. Question setakat ni? Okay. Kalau tak ada question, just nak ingatkan satu benda. Kalau positif, dia akan sentiasa partner dengan negatif. Positif akan sentiasa react dengan negatif. So kalau boleh tentukan seorang tu dah electrophile, seorang lagi straight away nucleophile. Kecuali free radical. Kalau free radical, dia biasanya akan hasilkan ataupun react dengan free radical sahaja. Alright, free radical tu dia kawan seorang-seorang, dia tak ada gang. Dia dengan dia je, level dia tinggi. Alright, level dia tinggi. Okay, so kat sini kita nak masuk pada type of reaction. Bila jumpa soalan type of reaction, nak tackle macam mana? Cari tempat yang ada perubahan. Jangan tengok semua. Kalau bayangkan soalan ni sekarang saya bagi panjang ni. Alright, bayangkan soalan ni sekarang saya bagi panjang ni, sambung lagi macam ni. Jangan tengok orang lain, tak payah tengok orang lain. Carbon yang tak ada perubahan semua tak payah tengok. Cari yang ada perubahan. Highlight pada orang yang ada perubahan. Sahaja. Struktur kamu 100 carbon ke 200 carbon, saya tak kisah. Saya hanya nak fokus pada orang yang ada perubahan. Dan next, kita hanya fokus pada sini. Benzene ring kekal. Benzene ring kekal. Oksigen double bond O, oksigen double bond O kekal. Yang berubah OH. Soalan saya, ada apa-apa yang keluar dan tak keluar terus? Ya, keluar masuk balik. Keluar dan masuk balik. Alright, kerusi ni sekarang OH atas kerusi ni OH keluar. Atau atas kerusi yang sama Cl masuk balik. So, addition or substitution? Substitution. Yes. Okay, next. Kalau dah tentukan dia substitution, next adalah what type of substitution? Substitution ada 3, free radical substitution, electrophilic aromatic substitution dan juga nucleophilic substitution. Betul? Saya nak ajar cara. Yang ni rasa-rasa? Aromatik. Yang masuk tu Cl weh. So Cl tu adalah Cl minus. Nucleo. Alright. Ingat ya, nak tentukan jenis reaction, nak tentukan jenis reaction, nama akan diberi kepada orang yang membuat perubahan tersebut. Orang yang membuat perubahan kita hari ini adalah Cl. Cl adalah orang yang buat perubahan tu. So kita kena tengok Cl tu adalah apa? Cl tu adalah Cl minus. So bila dia adalah Cl minus, dia adalah nucleophile. Alright, dia adalah nucleophile. So nama dia akan jadi nucleophilic substitution. Ingat dah, nucleophile adalah nama spesies. PHILE, phile adalah nama spesies. Philic adalah kata kerja. Satu kata nama, satu kata kerja. Alright, jangan salah eja. Bila masa nak guna nucleophilic, bila masa nak guna nucleophile. Okay, boleh. Senang. Alright, saya ada cara yang lagi senang. Cik, nak ajar jahat. Tak ada jahat sangat. Nak bagi cepat. Nak bagi kamu confirm jawapan kamu. Substitution ada 3 jenis. Free radical. Atau yang tadi, nucleophilic. Alright. Satu lagi adalah electrophilic aromatic substitution. Betul? Okay. Free radical, mesti kena ada free radical lah. Tadi punya tak ada. So kalau tadi punya tak ada free radical, dia adalah nucleophilic atau electrophilic aromatic. Ramai yang akan cakap electrophilic aromatic kamu kena ada kehadiran benzene ring. Okay, dalam video YouTube saya pun ada cakap electrophilic aromatic kamu kena ada kehadiran benzene ring dan kita kata perubahan tersebut berlaku pada benzene ring.
Sebab tu bila saya bincang soalan tadi, ada yang kata jawab terus electrophilic aromatic means wrong. No. Kenapa no? Kenapa bukan? Electrophilic aromatic substitution adalah apabila perubahan itu berlaku directly pada benzene ring. Alright, dia berlaku directly pada benzene ring. Benzene ring ni sekarang setiap karbon pegang hidrogen satu. Kalau perubahan itu berlaku straight pada benzene ring, saya buat apa-apa perubahan dan benzene ring saya, hidrogen mana-mana diganti dengan Br. Perubahan ini sekarang berlaku directly. Alright, berlaku directly pada benzene ring. Yang ni tak payah fikir. Electrophilic aromatic substitution straight away. Dengan syarat satu, dia berlaku straight, directly terhadap benzene ring. Alright, saya cakap berlaku perubahan pada benzene ring. Saya bukan kata kehadiran benzene ring. Tak sini, benzene ring hadir. Yes, ada benzene ring. Tapi perubahan tu berlaku pada benzene ring tak? Tak. Bila saya highlight awal tadi, saya highlight benda biru je. Saya highlight, oh perubahan berlaku kat dia. Betul? So dengan kata lain, perubahan saya berlaku tak kat ni je. Ni je perubahan saya berlaku. Termasuk tak benzene ring? Alright, tak termasuk benzene ring. Saya tak highlight apa-apa dalam benzene ring. Benzene ring saya kekal tak berubah. So, yang tu bukan electrophilic aromatic substitution. Ingat ya, electrophilic aromatic substitution adalah soalan antara yang paling senang dengan syarat satu, kena berlaku straight pada benzene ring. Okay? Tak boleh langkau apa-apa karbon. Dia hanya boleh berlaku pada hidrogen-hidrogen yang duduk pada benzene ring sahaja. Okay? Alright, ingat dah, jangan nampak je benzene ring electrophilic aromatic. Aku tahu dah panggil apa. Okay? So next kat sini. Saya ada double bond, saya ada HCl. Alright, kita tengok perubahan yang berlaku. Kalau tak nampak, kita kembangkan. Karbon pegang hidrogen, double bond, karbon pegang hidrogen 2. Lepas tu, saya dapat CH3. Lukis balik ikut apa yang dia bagi, CH2 dengan Cl. So, perubahan yang berlaku, double bond dah jadi single bond. Hidrogen 2 kekal, hidrogen 2 kekal. Hidrogen ni kekal. Saya ada kawan baru. Kawan baru saya. Dan kita ada kawan baru terus. Ada siapa-siapa keluar? Tak ada. Alright, kalau tak ada siapa-siapa keluar, straight away pacik ni addition. Sebab saya tak ada siapa keluar, saya ada kawan baru terus. Double bond pecah jadi single bond, saya dapat kawan baru 2 orang. So, addition. Soalan saya, what type of addition? Electrophilic addition. Nak senang, kita tengoklah nak tentukan siapa. Kalau saya suka tentukan double bond. Sebab saya nampak je double bond, saya tahu dia nuklear. Kalau double bond nuklear, straight away pacik ni elektron. Alright, straight away pacik ni elektron. Dan siapa yang menyebabkan perubahan tu berlaku? H dan Cl. Betul? Dengan kata lain, HCl electrophile ini yang menyebabkan perubahan tu berlaku. So, orang yang dapat nama adalah orang yang menyebabkan perubahan berlaku. Electrophilic addition. Okay, always remember. Nama-nama yang kamu belajar kat sejarah adalah nama-nama yang menyebabkan perubahan berlaku. So, siapa yang menyebabkan perubahan tu dapat nama. Bukan siapa yang mengalami perubahan tu dapat nama. Tak. Siapa yang penyebab tu akan dapat nama. So, penyebab kita adalah HCl. Alright? HCl tambah kat dia. So, dia adalah electrophilic addition. Senang. Next. Double bond juga. Senang Double bond lagi senang Double bond. Straight away jumpa double bond. Straight away nuclear. Kalau dia nuclear, water terus elektron. Betul? Kalau dia nuclear, water terus elektron mesti. Okay? Kita tengok perubahan yang berlaku.
Double bond. Double bond hilang. Double bond hilang, jadi single bond. Lepas tu, dapat kawan baru. 2 orang. Electrophilic addition. Electrophilic addition. Alright. First and foremost, dia adalah addition sebab saya guna perkataan dapat kawan baru. Saya tak buang siapa-siapa. Saya dapat terus kawan baru tu. Orang lama tu kekal. Orang lama ni kekal. Alright, orang lama kekal. Duduk yang dia dalam tu. So saya dapat kawan baru terus, addition. So orang yang menyebabkan addition tu, water. So electrophilic addition. Okay. Are we still together? Okay. Dengan internet yang sangat-sangat teruk hari ni. Yang ni senang. Apa dia? Free radical. Macam mana kamu tentukan free radical? Sebab BR2. Sebab BR2. Similarly. Very good. Jangan bagi jawapan saya teacher sebab UV. Saya tadi semua equation kat atas tu saya boleh letak UV dan reaction tu still jadi. Apa jangan kena tipu dengan UV tu. Alright, semua reaction tadi saya boleh letak UV. Awak salah lah, tak salah. So jangan tertipu sangat dengan UV tu. UV tu adalah salah satu indication, salah satu petunjuk tapi bukan main reason. Main reason saya suka jawapan kawan kamu sebab BR2. Okay, kita tengok perubahan yang berlaku. H. So dia jadi like this. Saya harap kamu nampak dia adalah substitution sebab kerusi ni tadi hidrogen duduk. Kerusi ni sekarang Br duduk. So dia akan jadi keadaan substitution sebab saya buang hidrogen, saya ganti dengan Br. So saya wujud penggantian kat sini. Okay? Soalan saya, diganti oleh Br. Br datang dari mana? Kawan kamu dah cakap dah. Br datang daripada Br2 misal. Kat sini kita nak tentukan Br. Homolytic ke heterolitic? Homolytic. Tengok kalau dia datang daripada Br. Br ni datang saya nak satu je. So satu ni pecah macam mana? Pecah sama rata lah. Jadi Br dot, Br dot. Atom yang sama mesti homo. Alright, atom yang sama mesti homo. Takkan jadi hetero. So straight away, homo dapat free radical lah. Homo ni kadang-kadang senang je homolytic tu dengan free radical sebab dia tak kira dengan orang lain. Homolytic mesti free radical. Free radical mesti free radical substitution. Kita tak belajar free radical lain kalau kamu perasan. Kamu jumpa je free radical, jawapan dia satu je. Free radical substitution. Kita tak belajar free radical lain. Okay? Alright? Senang Okay. Next. Yang ni. Rasa-rasa? Electrophilic aromatic Substitution. Bukan addition. Bukan. Dia ganti apa? Dia ganti H. Yes. Bila keluar benzene ring especially kalau keluar benzene ring dia akan keluar dalam bentuk ni. Kalau saya bagi benzene ring pun saya akan bagi dalam bentuk ni. Sebab saya nak kamu buat salah. Jahat. Padahal semua orang tahu benzene ring adalah boleh dilukis like this. Dan yang paling penting, jumpa benzene ring kamu kena selalu ingat. Benzene ring sebenarnya adalah C6H6. Dia adalah 6 karbon dengan 6 hidrogen duduk di luar. Yang ni kena ingat. So apa yang berlaku adalah hidrogen ini, I like your friend, diganti oleh NO. Alright? Hidrogen diganti oleh NO2. Dan untuk soalan benzin, saya suka sebab saya takkan check dah dia elektro ke nuklear. Tahu tak kenapa? Sebab jawapan dia satu je. Dia mesti adalah electrophilic aromatic substitution dengan syarat perubahan berlaku pada benzene ring directly. Okay, bukan berlaku pada karbon yang duduk kat luar tu. Tak. Kalau cara betul dia, ni cara tipu ni. Ni cara cepat lah, bukan cara tipu, cara senang. Alright. Kalau cara betulnya adalah benzene adalah orang yang kaya dengan electron rich, so dia akan jadi nuklear. So bila dia nuklear, kawan sebelah mesti adalah elektron. Alright, ni cara betul lah. Dan orang yang menyebabkan perubahan adalah NO lah. NO adalah orang yang menyebabkan perubahan tu berlaku. Sebab tu dia jadi electrophilic aromatic substitution. Okay, cara betul lah.
Always remember, saya ada A dengan B. Kalau kamu mampu ingat satu, kamu mampu ingat siapa nucleophile, saya seronok dah. Alright, kamu tahu dah seorang lagi tu apa. Okay? Alright, sangat senang. Markah free way, hang tulis je macam tu dapat markah. Okay, yang ni, what type of reaction? Elimination. Let's see. Betul tak elimination? Apa yang dibuang? Tahu je. Alright. Kita tengok perubahan berlaku kat mana. Perubahan check satu-satu lah dari kiri. Dari kiri, karbon saya 3 hidrogen. Karbon saya sekarang tinggal 2 hidrogen. Okay, dia alami perubahan. So, hidrogen ni hilang. Okay. Lepas tu bergerak, karbon ni pegang hidrogen. Karbon ni pegang hidrogen dengan Br. Oh, Br pun hilang. Alright. Karbon sebelah CH3 sama. Tak payah tengok Saya hanya nak tengok pada orang yang ada perubahan. Orang yang ada perubahan. Orang lain tu saling balik je weh. So perubahan berlaku adalah H kena belah, Br kena belah. Dan tak diganti. Tak diganti. Yang paling penting, saya dah keluarkan dia orang tapi saya tak ganti balik dia orang. So saya hanya buat proses satu, keluar. Elimination. Kalau tak ada jawab, aku keluarkan apa daripada matrik. Okay, ke memang ada yang hajat nak keluar dah? Tak payah weh duduk kat sini dan dia belajar sampai habis. Awak ingat belajar kat matrik susah. Lepas tu pergi tempat lain ingat nak belajar senang. Pergi kat mana-mana pun belajar susah weh kalau panggil macam hantu. Nak raya dah, mak suruh jaga mulut. Alright. Siang apa cuti tak boleh balik lah. Saya pun tak boleh balik. Okay, kat sini soalan saya. Siapa keluar? Tahu orang keluar? BR. Yes. Keluar dan tak diganti. So dia jadi elimination. Alright. Macam saya cakap, banyak kali dah saya cakap, kita hanya cari pada orang yang ada perubahan. Warna hitam yang saya tak highlight tu, salin balik je nanti dalam exam. Betul? Tak payah tengok kat dia. Tengok pada site yang kita nak tengok. Sebab kamu mungkin akan jumpa soalan yang panjang gila tak gaban. Alright? Kamu mungkin jumpa soalan yang panjang. Kamu mungkin akan jumpa soalan like this. Alright? Like this. Tapi mungkin reaction yang dia buat hanya adalah ubah pada satu bahagian je. Perubahan tetap berlaku pada satu bahagian je. Dia ubah macam ni je. Okay? Dia ubah like that only. Okay? Alang-alang saya dah buat. What type of reaction? Macam sebab BR tu bergabung kan. Substitution. Addition. Addition ke miss? Bahagian mana yang berlaku perubahan? Oh, substitution. Addition. Straight dengan BR. Tak ada H3 dari H2. Substitution. Kalau tak nampak, jangan jawab guna mata, jawab guna tangan. Kalau tak nampak buat macam mana? Lukis. Dan tak payah lukis semua. Okay? Dan apa yang saya nak cakap sekarang, tak payah lukis semua. Lukis bahagian ni je. Alright, lukis bahagian ni je. Tak payah lukis semua. Alright, tak payah dan jangan lukis semua. Bazir masa. Kita tambahlah. So, tambah. Dia buang. Dia substitution lah. Dia ada 3 H jadi BR. Sekejap. So, yang 5 orang tu ada 5 otak weh. Jawapan? Substitution. Syakira?
Substitution. Anis and the gang kata substitution. Sorry, Nabila and the gang kata substitution. Suhaila and Farida? Substitution. Substitution. Boys, Danish, Alif, Haikal, Aiman, Faris. Substitution. Substitution pemalas nak cakap. Jawab sub je kat aku. Kau ngajak tu yang apa ni. Aku makan 100, aku pun malas nak tulis. Bagi 10 je lah. Bangai tak apa-apa. Alright, sub. So let's see. Betul tak substitution? Tak payah kembang semua. Perubahan berlaku kat dia. So, hidrogen. Lepas tu pegang 2 hidrogen. Pegang Br. Soalan saya. Kedudukan kursi tetap 3. Tapi kerusi ini diganti oleh Br. Diganti. Substitution. Alright, soalan next. What type of substitution? Diganti oleh Br. Free. Aisyah, ada kan? Sebab dia. Free radical substitution. Free radical substitution kan? So, highlight dia tak berhenti dah. Alright. Danish? Danish? Danish tak nak layan saya. Ya, jawapan dia free radical substitution. Alright, free radical substitution sama dengan cara kita tadi sebab Br2 sekarang dalam keadaan Br2. So dia homolytic. Bila dia homolytic, dia adalah free radical. Okay, sebab tu kita ajar homolytic tadi. Okay, senang. Yang ni, rasa-rasa? Type of reaction? Substitution. What type of substitution? Nucleophilic. Substitution. Yay. Obviously, ya. Kita tengok perubahan yang berlaku. Cl, lepas tu jadi OH. Terang. Fokus hanya pada this one and this one. Tengok tempat dia, hidrogen kekal. Yang berubah adalah Cl keluar. Tempat Cl ni, kursi Cl ni, OH duduk. Kursi yang sama. Betul tak? Tempat yang sama. Okay? So bila dia duduk tempat yang sama, dia ganti Cl. So substitution. Dan yang ganti Cl adalah OH. OH dalam ni adalah OH minus. Soalan senang, dia dah bagi dah OH minus. Tak payah fikir pun tahu dia nuklear. So bila nuklear mengganti, akan dapat nama pada nuklear lah. Nucleophilic substitution. Betul? Simple. Always remember one thing. Orang yang buat perubahan adalah orang yang dapat nama. Sebab dalam soalan kamu, mesti akan ada nuklear dengan elektron forever. Mesti kena ada dua. Mesti kena ada positif dengan negatif, baru boleh ada daya tarikan, baru ada reaction. So budak akan selalu confused. Dia nuklear ke dia elektron? Siapa yang buat perubahan tu? Siapa yang ganti? Siapa yang mengganti? Siapa yang ditambah masuk? Orang tu yang akan dapat nama. Alah, macam iPhone lah. Hampa kena iPhone, betul hampa terus ingat Steve Jobs. Macam tu lah. Kenapa Steve Jobs jadi famous? Alright, kenapa CEO yang baru-baru ni tak famous? Sebab Steve Jobs yang buat iPhone tu. So orang yang buat benda tu akan dapat nama lah. Okay? Tapi kalau kamu dapat A, Miss Wong tak dapat nama. Jangan risau. Okay? Alright. Next. Ada 5 minit lagi. Ada 2 soalan kat depan, buat dua-dua ni.
Salah. Dua. Okay, dah betul dah. Alright. 2 question. 2 ni je. Jawab. Yang atas tu addition. Addition lah dia tanya. Tapi dia bukan dengan Substitution. 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 Sayang, Substitution. satu je weh. Saya tak nak addition atau substitution, saya nak lengkap. Yang kedua, jangan jawab guna mata, jawab guna tangan. Tu je. Lukis. Malas tak tahan. Apa tentang malas tu aku tak tahu nak kata. Yang Apa ni? addition. Last. Yang selalu student suka confuse. substitution, addition. Saya tak nak substitution atau addition dia. Saya nak yang penuh. What type of substitution, what type of addition? Jawab dua-dua. Okay. Jawab dua-dua. Yang tu free radical kan? Free radical. Dia melibatkan benzene ring. Nampak? Dia elektroaromatik lah. Aromatik. Elektrofilik je. Elektrofilik aromatik. Sebab dia melibatkan apa ni? Si benzene ring. Kau buka apa? Kalau Miss. Fikir. Miss, Ya, dua-dua free radical substitution guna otak anda lebih sikit. Electrophilic substitution. Yang atas bawah. Yang atas lagi kat ni. Yang atas siapa ni free radical sebab tu apa jangan dia Aiman, Faris, Danish, Fifi. Tengah buat. Okay, buat. Soalan tutur je tak syok. Lupa tahu dah jawapan. Ni buat. free radical substitution. Free radical substitution. Ni Ya. yang bawah lah. Yalah. Atas lah. Dia cakap semua dulu. Gaduh lu dengan kawan-kawan, lepas tu main gaduh dengan saya pula. Miss, yang bawah tu electrophilic aromatic substitution. Yang bawah tu electrophilic aromatic substitution. Tak tahu? Oh. Addition lah. Addition. Ada yang kata addition. Gaduh dulu. Kita buat debate. Siapa menang? Saya belajar. Siapa menang? Saya belajar yang paling kat game ni. Madam, sama dengan nombor 1, madam. Sama dengan nombor 1. Ya. Kembangkan otak anda. Kembangkan otak anda. Senang je, takkan tak boleh jawab. Aisyah, Ashikin? Tak dengar suara lagi hari ni? Ramai aku tak dengar suara hari ni. Line apa teruk gila tak gaban. Dah. Gaduh dulu. Lukis kamu akan nampak.
Okay, soalan pertama. Jawapan? Medium. Ah. Yang pertama tu free radical substitution. Mhm. Yang kedua tu dia substitution juga. Dia electrophilic Electrophilic aromatic. Salah. Dia H dia tukar dengan Cl. Okay. Tapi Aisyah and the gang, Aisyah Nabila and the gang tak setuju kan? Tak tahu nak cakap. Sebab Apa 5 otak weh, apa 5 otak duduk kat situ. Dia jawab 2 soalan tak tahu nak cakap. tahu yang tu dah. Sebab kan dia Dari H. sebab medium tu tadi dia mana kertas. Bos, apa daripada bos? Laki dia macam tu. Tu lah, yang siapa yang ngaku laki dia, apa baik buka mic jawab lah. Kalau tak aku rasa semua perempuan kelas ni. Boleh ni. Haris dengan Aiman buka mic tutup balik. Tahu awak je pun dan. Ini. Tengah ni. H ganti dengan CL. Dia ganti dengan Cl. Okay. So sekarang saya rasa semua orang setuju dengan dua-dua tu substitution. Yep, betul. Okay. So kita tanya, kita sahkan dengan pihak lelaki dulu. Faris dengan Aiman, atas nombor 1, what type of substitution? Electrophilic aromatic substitution. Yang atas. Free radical. Free radical. Betul lah. Fifi? Free radical. Kan saya dah cakap, jangan tengok hanya pada UV pertama. Betul tak? Jahat aku. Yang kedua, the trick soalan over here, if you look at it, soalan dia adalah nampak lebih kurang sama. Tetapi, perubahan berlaku kat tempat yang lain. Untuk yang atas, perubahan berlaku pada CH2 jadi CHCl. So, apa yang berlaku kat atas ini, saya kembangkan CH2, yang ni pegang benzene ring, kat sini pegang CH3. Dia jadi carbon yang pegang hydrogen, pegang Cl, pegang CH3, pegang benzene ring. Benzene ring saya lukis pun tak. Sebab apa saya tak lukis pun benzene ring tu? Sebab benzene ring tu tak ada perubahan. Perubahan hanya berlaku pada this guy. Agree? Okay, kalau agree, kita nampak dia adalah gantilah sesa substitution, semua setuju. Yes. Yang menggantikan hydrogen adalah Cl2. Alright, dan kita tahu Cl2 nak ganti H, dia adalah homolytic sebab dia akan pecah separuh sama rata. Kenapa dia pecah separuh sama rata? Sebab kat sini pun adalah single bond. Bila kamu check homolytic, kamu kena make sure dia pun boleh homolytic single bond. Alright, carbon dengan hydrogen pun boleh pecah sama rata, Cl pun pecah sama rata. So atas adalah free radical substitution. Okay, lah ni terus betul lah Miss. Okay. Dia biasa macam tu. Dia biasalah. Saya biasa dah dengan keadaan tu. Next. Setuju Next. Perubahan yang berlaku seterusnya adalah pada Cl kat bawah ni. Electrophilic. Yes. Dan like I said, benzene ring semua orang kena pegang satu ikatan. Semua orang kena pegang satu ikatan. Sebab tu siapa yang dari awal cakap addition tu adalah orang yang memang malas gila tak gambar nak lukis. Jumpa benzene ring sayang dalam exam, soalan benzene ring adalah antara soalan favourite sebab kamu akan buat salah. Sebab tu saya suka bagi. Alright, benzene ring sentiasa kena ingat bila jumpa benzene ring, orang ni pegang hydrogen setiap satu. Sekarang dia adalah substitution sebab hydrogen diganti oleh Cl. Tapi kenapa saya tak fikir dia free radical ataupun apa benda walaupun dia ada UV, walaupun dia homolytic? Tak payah. Sebab apa? Sebab dia adalah benzene ring.
Dan saya dah pernah bagi tahu tadi, bila perubahan dia berlaku directly pada benzene ring, dia mesti adalah electrophilic aromatic substitution. Berbeza dengan yang atas, kenapa dia bukan free radical? Kenapa dia tak putus sama rata? Sebab dia ada kehadiran double bond. Kat sini, kat atas ni, alright, kat structure atas sayang, tak ada double bond. Alright, tak ada double bond kat kawasan yang ada perubahan lah. Ada double bond kat benzene ring lah. Alright, tak ada double bond kat tempat yang ada perubahan. Tapi tempat yang pegang perubahan ni sekarang, hidrogen saya duduk dengan benzene ring. Benzene ring ini adalah orang yang kaya dengan elektron, kaya gila tak bergaban. Tahu? Sangat-sangat kaya. Pegang 3 double bond weh. Kalau pegang 1 double bond pun kaya, pegang 3 double bond ni macam pegang 3 Porsche. Kaya gila. Tahu? Bila dia sangat kaya dengan elektron, benzene ring automatically akan jadi nucleophile. Bila benzene ring jadi nucleophile, pacit ni automatically jadi electrophile. Sebab dia tak wujud dah. Sebab tu dia tak wujud dah free radical and so on. Nampak? Boleh? Soalan yang nampak macam sama. Nampak je macam sama. Berbeza. Okay? Setuju kah? Setuju. Betul lah. Miss, Oh, betul dia memang jawab tu. Thank you, Miss. jawab betul. Jawapan betul dapat ayam goreng. Boleh, nanti kita pergi cafe ni. Sekejap lagi saya pergi bayar dulu, nanti apa pergi ambil. Minda belanja satu kelas ke? Alah, kita orang betul. Kita orang betul. Nanti kita bincang yang nak belanja ke tak. Sekarang ni, hampa kalau buat belanja semua terus buka mic. Kalau aku tanya soalan sampai hujung, kalau saya tunggu nak jawab, dapat jawapan tu. Saya masih tak dapat lagi. Alright, so berhati-hati ya, tengok betul-betul. What type of substitution you are having, dia berlaku pada siapa. Cuma saya nak bagi tahu satulah, yang berlaku pada benzene ring, yang electrophilic aromatic ni sangat senang. Dia kena directly berlaku pada benzene ring. Kalau kamu nampak dia berlaku directly pada benzene ring, dia terus adalah electrophilic. Satu je weh, benzene ring pegang 6 hidrogen. Tolong ingat yang ni. Dan kalau apa-apa perubahan yang berlaku pada 6 hidrogen ni, kalau perubahan tu adalah berlaku pada diorang, 6 orang ni, tak ada orang lain, tak ada carbon kat tengah-tengah, berlaku pada dia, jawapan straight away. Tak payah fikir. Okay? Question? Tak ada? Alright, kalau tak ada apa, I think that's it. Dan kita akan jumpa balik minggu depan dengan topik 2. Kita akan masuk alkane. Alright, kita akan masuk alkane. Question so far? Miss, Yeah. Camscore beli dah ke? Baru beli semalam. Buat lah. Camscore buat. Kalau nak jawapan untuk check, kena PM saya. Sebab Okay. saya Okay, Miss. saya akan kutip lah Camscore. So beli, buat. Saya bagi masa mungkin seminggu setengah. Kamu kena siapkan, kamu kena hantar. Tutul? Ha? Tutul hantar tak? Tutur untuk topik ni tak payah sebab saya akan bagi soalan ekstra untuk cuti weekend yang panjang yang pun tak ada kerja kat college. So saya tak nak lah boring sangat kan. Alright. Saya akan bagi soalan ekstra daripada isomer sampai type of reaction. Dah ada dah. Nak upload je. Okay. Question? Tak ada. Tak ada. So I'll see you and have a good day. I'll see you next week. Okay, Amanda. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.